العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau Kompleks Polis, yang berbahagia tuan-tuan pemerintah, pegawai-pegawai pemerintah, seterusnya tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan karena pagi ini Allah masih sayangkan kita, dibaginya kita lagi peluang untuk meneruskan ibadah kita kepadanya, untuk menambahkan lagi ibadah kita kepada Allah SWT, untuk menguatkan lagi iman kita, untuk menambahkan lagi ilmu kita. Mudah-mudahan dengan pertambahan ilmu akan menjadikan kita ini lebih bagus imannya, lebih diterima oleh Allah iman kita, dapat kita menambahkan ibadah kita kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan itu selamat kita dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Bukannya pengajian pun, saya bukan ngajar, saya baca aja. Cuma saya baca kuat, tuan-tuan saya mak, itu aja. Tentang satu kitab yang namanya Asas Aqidah Islam. Nah, ini basicnya, asas basic Aqidah Islam, supaya kita benar-benar memiliki akidah yang diterima oleh Allah, sehingga diiktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Wadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, akibatnya masuklah kamu ke dalam syurgaku. Ada orang tanda? Siapa tanda angkat tangan? Wadkhuli fi jannati, masuklah kamu ke dalam syurga aku. Nak ke tak nak? Ada. Nak masuk syurga dua aja syaratnya, bukan banyak benar. Ya. Bukan teruk benar. Ya, dua aja syaratnya. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi ahli-ahli syurga, penghuni-penghuni syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. So, dua aja syaratnya, beriman dan beramal soleh. Nah, senang ke susah? Tuan-tuan, senang ke susah? Perempuan senang ke susah? Senang. Apa yang senang? Nyebutnya. Nyebutnya senang. Nah, ini dia. Jadi pada pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita pada bab yang ketiga, iaitu kita mengenal fahaman-fahaman manusia hari ini tentang Islam. Nah, ya. Fahaman golongan-golongan Islam hari ini. Yang dah kafir tu dah tentu ada lah. Ini yang golongan Islam, yang mengaku mereka itu Islam. Nah, ini diantaranya. Pagi ini kita bicara tentang Mu'tazilah. Lepas itu kita dah baca Murjiah, kita dah baca Qadariyah, kita dah baca Jabariyah dan sebagainya. Nah, ini kita sambung lagi pagi ini, iaitu fahaman Mu'tazilah dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah
Apa dia Mu'tazilah? Iaitu satu mazhab tu satu kumpulan. Ya, satu kumpulan manusia, dia satu fahaman. Satu mazhab i'tiqad. Mazhab ni mazhab mengenai i'tiqad, mazhab mengenai kepercayaan. Ya, mazhab ni ada macam-macam, ada mazhab i'tiqad, ada mazhab syariat, ya, ada mazhab macam-macam lah, kefahaman dan sebagainya. Ini mazhab i'tiqad, kepercayaan, yang berpegang kuat kepada dasar kebebasan, berfikir. Dia Allah bagikan otak, apa buat? Fikirlah. Suruh dia berfikir. Dan cuba melepaskan umat Islam daripada belenggu taklid buta. Asalnya bagus ni, dia mengelakkan atau menyeru manusia supaya jangan bertaklid. Taklid tu apa, ikut-ikut cara buta-buta. Nah, iman ni ada 5. Yang pertama namanya iman taklid, iman ngekor-ngekor, iman pak turut, iman bertaklid kepada orang. Ya, kamu percaya tak Tuhan? Percaya. Apa dalilnya? Apa kata ada lah. Mak kata ada lah, itu taklid. Ya. Haji Ibrahim kata ada lah, kata. Dia taklidnya, dia apa namanya, dalil dia hanya orang. Dia berpegang kepada orang, itu namanya taklid. Ngikut-ngikut, ngekor-ngekor, pak turut. Jadi Mu'tazilah ni nak mengelakkan manusia daripada bertaklid buta, maka dia membuat satu fahaman yang menekankan kebebasan berfikir. Cuba fikir kata dia. Itu sebab dia banyak logik akal saja. Banyak apa namanya, hujah dia tu mengenai logik akal. Dia kalau tak sesuai dengan logik akal, dia tak terima. Ini Mu'tazilah. Pengasas mazhab ini bernama Wasil bin Atha'. Ya, Wasil bin Atha'. Di zaman apa namanya, Hasanul Basri. Ada seorang ulama Iraq ketika itu namanya Hasan al-Basri. Zaman dia tu. Wasil bin Atha' ni asalnya murid kepada Hasan Basri. Dia tak setuju dengan pendapat Hasan Basri bahawa Al-Quran tu qadim. Dia tak setuju. Dia kata Al-Quran tu tak ada qadim. Dia tu hadis baru katanya. Tapi Wasil ni kata Al-Quran ni baru, bukannya qadim. Sedangkan Hasan Basri mengatakan Al-Quran ni qadim, kalamullah, dia tidak ada permulaan. Iaitu pada tahun apa? 80 hingga 180 Hijrah. Tahun 80 hingga 180 Hijrah. Dia hidup itu, lama hidup itu, panjang umurnya. 100 tahun umurnya. Pada mulanya ia berguru kepada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu namanya Hasan untuk guru tu. Dia duduk di Basrah, maka dipanggil dia Hasan al-Basri. Hasan yang berasal dari Basrah. Ya, kita pun bolehlah buat. Tok guru ni dari mana duduknya? Kampung. Maka dipanggil apa? Ibrahim al-Kampari. Ya, Ibrahim al-Kampari. Bolehlah, dan sebagainya. Kalau ada tok guru lain bolehlah. Ada pernah dengar nama Idris al-Marbawi? Ada pernah tak? Idris al-Marbawi. Namanya Idris. Itu pernah jadi tokoh Ma'al Hijrah satu masa dulu. Dia mengarang kitab Qamus yang namanya Qamus Al-Marbawi. Dan di antara kitab dia masyhur sehingga hari ini dirujuk ialah Bahrul Mazi. Itu Idris Al-Marbawi. Dia ini orang Melayu. Asalnya di mana? Lubuk Merabah. Tahu ke Lubuk Merabah? Ya Allah, dia tak tahu ke Lubuk Merabah. Jalan ikut Kuala nak pergi Gerik tu jumpa Lubuk Merabah. Situ tempatnya. Jadi oleh kerana dia asal dari Lubuk Merbau, dia kata Marbawi. Anak saudaranya dia dipuh seorang tu. Ustaz Dr. Husni, itu anak saudara apa nama Idris Marbawi tu. Ada seorang lagi anak saudaranya di Manjung. Dia tu tokeh kedai nasi Arab. Siapa nak makan nasi Arab pergilah kedai dia tu. Kedainya pun namanya Al-Marbawi nama kedai. Itu anak saudara siapa ni? Idris Marbawi itulah. Pada mulanya ia berguru kepada Hasan al-Basri, kemudian menyisihkan diri. Itu dipanggil Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengasingkan diri.
menyisihkan diri dan lalu berpisah daripada gurunya kerana tidak bersetuju dengan pendapat gurunya dalam masalah orang yang melakukan dosa besar. Ceritanya begini. Ini ceritanya ya. Pagi nak cerita ajalah. Pada suatu hari ketika Imam Hasanul Basri sedang mengajar di masjid, tiba-tiba seorang pendengar bertanya, apakah hukum orang yang melakukan dosa besar dan mati sebelum ia bertaubat? Belum pun sempat guru itu memberi jawapan, Wasil ni yang pengasas Mu'tazilah tadi ya. Wasil terlebih dahulu berkata bahawa orang itu bukan mukmin dan bukan kufur, kafir pun bukan, mukmin pun bukan. Orang itu bukan mukmin, bukan orang kafir, kata di Wasil ni tadi. Tetapi di tengah-tengah di antara keduanya, ada ke orang antara kafir dengan mukmin? Kata Wasil ni ada. Orang tu nak katakan kafir beda, nak katakan beriman beda. Dia antara kedua tu. Kata di Wasil bin Atha tadi kan. Bukan mukmin dan bukan kafir, tapi di tengah-tengah di antara keduanya. Sedangkan gurunya berpendapat, guru siapa tadi? Hasanul Basri. Hasan Basri ini berpendapat bahawa manusia itu ada 3 macam. 3 aja. Yang pertama mukmin, orang yang beriman. Yang kedua kafir, orang yang kafir. Yang ketiga munafik. Lain tak ada. Mukmin sama ada dia beriman ataupun dia kafir ataupun dia munafik. Munafik ni salah satu golongan daripada kafir. Kafir ni ada 4 golongan tuan-tuan dan puan. Yang pertama dipanggil murtad. Yang kedua dipanggil musyrik. Yang ketiga dipanggil mulhid. Yang keempat dipanggil munafik. Mana ndak? Murtad, musyrik, mulhid, munafik. Ndak yang mana? Mana pun tak ndak ya. Jangan kita masuk dalam mana-mana satu golongan ini. Ini dia kata dia apa? Hasan Basri. Ada 3. Yang ini semua kafir belaka tu. Yang pertama tadi mukmin, orang beriman. Iman tu pula ada berbagai-bagai golongan. Ada iman taklid, ada iman ilmu, ada iman ayan, ada iman hak, ada iman haqiqah. Itu tingkatan-tingkatan iman. Ya, iman taklid artinya iman ngeko-ngeko. Iman paturut, iman ngikut-ngikut. Itu iman taklid. Nanti ada kesempatan kita bicara bab iman aja. Ya, yang kedua iman ilmu. Ilmunya dah cukup. Dia boleh bagi dalil Quran dia boleh bagi, dalil hadis dia boleh bagi, dalil akal pun dia boleh bagi. Tentang adanya Allah, tentang qidamnya Allah, tentang wujudnya Allah, qidam Allah, baqa Allah, mukhalafatuhu lil hawadith, dia boleh bagi dalil-dalil. Itu namanya iman ilmu. Tapi iman ilmu ni hanya berkisar di otak. Dia tak sampai ke hati. Tahu tapi tak terasa. Itu iman ilmu. Sebab itu orang yang memiliki iman ilmu ni, walau setinggi mana ilmunya, dia masih lagi tidak sempurna. Masih lagi kalah dengan bujukan syaitan dan hawa nafsu. Itu sebab kalau orang yang iman kalau setakat ilmu aja, dia masih lagi melakukan dosa. Masih lagi kalah dengan bujukan syaitan. Ada tak orang yang tak semayang tu, dia tahu tak semayang tu wajib? Tahu ke tak tahu? Tapi nahin tak semayang apa? Dia tahu tapi tak terasa. Orang yang tak bertudung tu, dia tahu tak pakai tudung tu wajib? Ngelembung aja rambutnya, dia tahu tak sedang melakukan dosa, tapi buat juga kerana dia hanya ada ilmu, tak terasa di hati. Itu iman ilmu ya. Tapi orang iman ilmu ni dikira sah, dapat masuk syurga kalau mati, tapi masuk neraka dulu. Kenapa? Kerana dosa-dosa yang dilakukan olehnya semasa hidupnya. Masuk neraka dulu. Sudah habis dosanya, dibakar dalam neraka, baru dia keluar dari neraka dan dapatlah masuk ke dalam syurga. Ya. Tak ngapel lah ustaz dia. Ya ke tuan-tuan puan? Tak ngapel lah ustaz. Masuk neraka dulu, lah-lahnya masuk syurga juga ya. Ingat dalam neraka ni macam dewan ini ke? Ada aircon, ada kipas angin. Duduk dalam neraka boleh duduk tetap macam tuan-tuan dan perempuan duduk kejap ni ke?
Punggung boleh tetap di lantai dalam neraka. Mengelejat, tahu ke mengelejat? Mengelupur. Kacak kaki itu terlompat, kacak kaki kiri terlompat, kaki kanan balik terlompat, kiri terlompat balik, terlompat. Itu yang kita tengok dalam TV itu, terlompat tu. Itu berlatih masuk neraka lah tu dengan tak sedar. Dalam dunia ni dia seronok. That's the way I like it. Aha kata. Dalam neraka esok jerit pekik tau. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun kata. Wahai Tuhan kami sudah lihat neraka tu teruknya. Ya, malaikat-malaikatnya garang-garang, ganas-ganas, kasar-kasar. Ada pula ular mematuk-matuk, ada pula anjing menggigit-gigit. Oi, tak lalu. Apinya pula kuat benar ya Allah. Ya. Wahai Tuhan kami sudah lihat, kami dah dengar jerit pekik dalam neraka tu. Aduh, ayoyo, ayya. Oh my God. Itu kalau orang putih lah ya. Jerit pekik. Farji'na. Apa arti farji'na? Kembalikanlah kami ke dunia. Nak buat apa? Na'mal salihan. Kami nak beramal dengan amal soleh. Inna muqinun. Dan sekarang kami dah yakin berbenar ya Allah. Baliklah kami ke dunia. Tapi masa itu dunia dah kiamat. Apa nak buat ni? Mana nak balik ke dunia? Inilah dia ya. Itu orang iman itu iman apa keluarnya? Iman ilmu. Dia masuk neraka dulu. Ya. Sebab itu jangan berani-berani benar dengan dosa tuan-tuan dan puan-puan ya. Satu waktu tinggal semayang, dengar elok ni. Satu waktu tinggal semayang, esok masuk neraka 60 tahun. Siapa lalu nohon yang angkat tangan? Who can stand this? Put up your hands. I want to see who this person is. Nak angkat gambar ni. Ni ada kamera ni tau. 60 tahun tu bukannya 60 tahun dunia, 60 tahun akhirat. Ya. Satu waktu tinggal semayang, 60 tahun akhirat masuk ke dalam neraka. Kalau 60 tahun akhirat, sehari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. 60 tahun akhirat berapa tahun? Tidakkah ada cikgu ke belakang tu? Tak ada. Cashier tak ada? Tukang kira-kira ada? Ada. Berapa tahun? 60 tahun akhirat. Sehari di akhirat 1000 tahun dunia. 60 tahun akhirat berapa tahun dunia? 60 kali 1000 kali 365. Berapa? 60 kali 1000 dah 60,000 tahun. 60,000 tahun kali pula dengan 365. Mana datang 365 tu? Kerana kalau setahun 365 hari. Itu tahunnya. Berapa tahun? Ya, biarlah saya ngaburkan. Ya. Berapa? 21,900,000 tahun. Itu satu waktu tinggal tu. Kalau umur dah 60 belum lagi semayang, berapa tahun masuk nerakanya? Tak tahu nak nabur ya. Satu waktu pun 21,900,000 tahun. Nampak? Saya seorang aja yang pandai. Sebab dah siap kira dia rumah. Ya. Ini dia. Baik, balik pula cerita kita tadi ya. Sebab itu jangan apa? Ini iman apa tadi? Iman ilmu. Dia ilmu dah cukup. Kadang-kadang hafal Quran pun. Ya. Kadang-kadang hafal Quran tu. Tapi ada tak orang hafal Quran tapi melakukan maksiat? Ada tak? Orang hafal Quran libat dengan riba. Ada ke tak ada? Sedangkan dia tahu ke tidak tahu riba itu haram? Tahu ke tak tahu? Tahu, buat juga. Ya? Tak terasa. Hanya tahu tapi tak terasa. Ya? Kadang-kadang boleh tafsir Quran betul. Dia tengah ngajar tu. Wa aqallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Dia menghalalkan, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, tapi dia riba juga. Beli apa pun riba. Seolah-olah riba ni tak ada apa-apa. Ini iman ilmu. Bahaya. Yang ketiga, baru dia tak masuk neraka. Nama imannya ayan. Ain, ya, alif, nun. Ya, iman ayan. Dia dah terasa di hati. Sebut nama Allah bergementar jiwanya.
allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, iaitu mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah bergemetar jiwanya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka, mereka menyerahkan diri mereka. Ini iman ayat. Tak berani melakukan dosa, tak berani meninggalkan yang wajib, tak berani melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dia sentiasa aja berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka-mereka yang sentiasa mengingati Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil pembaringan, sambil berbaringan, dan juga memikirkan kejadian langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kamu jadikan alam ini tidak dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bukan batil apa saja yang kamu buat alam ini. Subhanak, maha suci engkau. Faqina azaban nar. Jauhilah kami daripada azab api neraka. Ini orang iman ayat. Dia masuk syurga, tak masuk neraka. Ndak ke tak nak. Jadi kalau kita nak masuk syurga tanpa proses masuk neraka, mesti iman kita ni paling common, paling kudi, paling tak guna, paling corot, mesti iman ayat. Tapi kalau atas lagi, atas nombor 4, iman hak namanya. Iman hak ni iman para sahabat. Iman para sahabat, iman Abu Bakar As-Siddiq, iman Umar Ibn Al-Khattab, iman Ali bin Abi Talib, iman Utsman bin Affan, iman apa lagi? Iman Abu Zar Al-Ghifari, iman Abdul Rahman bin Auf dan sebagainya, para sahabat. Ini mereka ni masuk syurga tanpa hisab. Tak ada apa benda nak dihisab. Itu iman hak namanya. Dan yang kelima, iman haqiqah. Iman haqiqah. Bukan aqiqah. Aqiqah ni bila lembu. Ini haqiqah. Iman yang sebenar-benar iman. Ini iman rasul-rasul. Iman nabi-nabi. Yang ini kita tak ada. Ada rasul angkat tangan? Tak ada. Nabi ada? Rasul kan ada? Yang 3, 6, 9 orang ada rasul angkat tangan? Rasul perempuan. Ada rasul perempuan tau. Di Ipoh dulu tahun 80-an tu. Ada seorang cikgu lah tu, Cikgu Maryam namanya. Dia mengaku dia menjadi rasul. Tahu? Tahap sudahnya wallahu alam. Di Ipoh duduknya, tahu? Ada ke perempuan dilantik jadi rasul? Mana ada, itu dia tuan-tuan dan puan. Itu 5 jenis iman. Iman taklid, iman ilmu, iman ayan, iman hak, iman haqiqah. Apa ni? Sekali lagi. Nombor 1 iman ilmu, nombor 2 iman nombor 1 iman taklid, nombor 2 iman ilmu, nombor 3 iman ayat, nombor 4 iman hak, nombor 5 iman haqiqah. Bulan depan nak tanya, siapa tak tahu jawabnya dia ketuk ketampi. Okey. Itu melawak je lah, jangan menyolang mati dengan saya. Okey. Soalannya, the question is, in which category do we belong? Iman yang mana kita ni? Kalau kita masih taklid lagi, malang lah Atau kita masih ilmu lagi, tahu tapi tak terasa. Jenuh tok bila surau ni azan, nehin je buat tak kerti je dia. Pagi tadi naik jerit dia, as-salatu khairum minan naum. Tapi kalau orang iman ilmu tadi, tahu tapi tak terasa, nehin je. Dan sebagainya. Itu dia iman 5 Okey, kita baca balik. Tengok kotak ni balik. Jadi kata dia Hasan Basri, tak betul ya kamu tu wahai Wasil, kata Hasan Basri. Sebenarnya orang manusia ni hanya tiga kategori aja. Yang pertama dia beriman, yang kedua dia kafir, yang ketiga dia munafik. Munafik ni apa? Pura-pura beriman, tapi sebenarnya kafir. Dia masih dalam golongan orang kafir juga. Itu munafik Dia pura-pura beriman. Tuan-tuan dan puan, munafik ni, perkara munafik ni dia perkara yang dalam hati, dia bukan boleh nampak kita tak tahu orang tu munafik atau tidak.
Zaman sahabat pun ada seorang aja yang Allah anugerahkan dia pandangan tembus, dia nampak orang tu munafik atau tidak. Namanya Abu Huzaifah. Dia seorang aja, yang lain tak tahu. Sebab itu jangan kita tuduh siapa-siapa orang ni munafik, orang ni munafik, kerana kalau dia bukan munafik, kemunafikan itu kembali kepada dirinya. Abu Huzaifah dia nampak. Kerana Allah anugerahkan dia pandangan tembus, dia nampak orang tu munafik atau tidak. Pernah satu ketika Sayyidina Umar ketika dah menjadi khalifah tu, dipanggilnya Abu Huzaifah, "Wahai Abu Huzaifah, kamu tengok dalam diri aku ni ada tak sifat-sifat munafik?" kata. Abu Huzaifah pun tengok, lega tengok. Umar pun getar bila dia tengok dia Abu Huzaifah. Pucat mukanya. Raja ni tahu, Amirul Mukminin, ngetok. Takut ada sifat-sifat munafik dalam dirinya tu. Tengok. Lepas itu baru senyum Abu Huzaifah. Tak ada wahai Amirul Mukminin, kata Abu Huzaifah. Baru lega, ngurut dada Sayyidina Umar. Tu khalifah pun takut. No, kita tak takut. Lantaklah masuk neraka. Kata dia, aku siapa yang masuk neraka? Okey. Jadi ada 3 golongan aja manusia ni Sama ada beriman ataupun kafir ataupun munafik. Jadi jangan kita berani-berani menuduh orang tu munafik, kerana munafik ni perkara hati, kita tak tahu. Tapi Allah menekankan bahawa munafik ini satu golongan manusia yang sangat berbahaya. Sebab itu dalam tiap-tiap surah ada cerita tentang orang munafik. Dalam suratul Baqarah aja tentang orang kafir 2 ayat aja, tapi lepas itu cerita orang munafik aja. Orang kafir 2 ayat je. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Itu 2 ayat tentang orang kafir. Tapi lepas itu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Cerita orang munafik aja. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Tak habis lagi, sambung lagi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun. Cerita orang munafik aja. Balik kan bacalah surah Al-Baqarah tu Allah bagi tanda-tanda munafik tu. Di antaranya apa kata Allah? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila orang munafik itu berada di kalangan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami beriman, kami sama dengan kamu, kami semayang sama dengan kamu, kami wirid sama dengan kamu, kami tahlil lebih kuat daripada kamu, naik bergoyor masjid tu kalau kami tahlil Tapi apabila mereka ini kembali kepada syaitan-syaitan mereka, dia balik kepada geng-geng dia balik kepada pemimpin-pemimpin mereka berkata kepada orang-orang pemimpin tadi, kami ni bersama dengan kamu, tadi bersama dengan orang beriman, tadi olok-olok aja. Itu tanda-tanda yang Allah bagi tentang orang munafik. Maknanya orang munafik ni dia macam ular, tahu ular? Ular. Kau dia minta tahu apa ular? Ular tahu tak? Ular. Cakap standardnya ular. Ular dalam air hidup ke dah? Hidup. Dalam semak hidup dah? Hidup. Atas pokok hidup dah? Hidup. Lagi dalam rumah hidup dah? Hidup. Di mana-mana pun ular tu boleh hidup. Orang munafik tahu apa itulah. Dia macam sesumpah. Dah tak tahu pula apa sesumpah. Tahu sesumpah? Di mana-mana pun dia warna kulitnya tu, dia mengikut latar belakang dia di mana. Kalau balik-balik busut, dia kuning rupanya. Kalau balik-balik semak, hijau warnanya. Kalau atas pokok, dia warna pokok tu. Dia sesumpah, boleh tukar warna kulit. Orang munafik tak betul lah. Bersama dengan orang beriman, dia macam orang beriman. Bersama dengan orang kafir, dia macam orang kafir. Bersama dengan orang fasik, dia macam orang fasik. Bersama dengan orang zalim, dia macam orang zalim. Itu orang munafik. Bersama orang beriman, dia semayang.
dia wirid, dia zikir. Kalau dapat dia berdoa, berjela-jela doa, naik lenguh tangan kita. Kalau dia berdoa. Sampai toyak-toyak, merau-rau, mabak-mabak. Ngobak-ngobak tau. Kalau dia itu orang munafik tu. Tapi bila dia jumpa dengan geng dia, jumpa orang geng dandut, dia pun dandut juga. Dalam hatiku hanya ada kamu. Bila jumpa orang Hindustan, dia pun balik Hindustan. Cel Mary Sati, hai Mary hati. Jumpa orang karaoke, dia pun karaoke juga. That's the way I like it. Itu tanda orang munafik. He can maneuver his way around. Whatever the situation is, whoever he is with, whoever he is with, tak kira dengan siapa pun, dia tetap mengikut keadaan yang dia berada di dalamnya. Dia ikut suasana itu. Itu orang munafik. Sebab itu Tuhan marah benar dengan orang munafik ni. Orang munafik ni di mana tempatnya akhirnya nanti? Di mana? Di neraka yang paling terbawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang terbawah di dalam neraka. Okey, itu 3 golongan manusia. Setelah berlaku perselisihan faham tersebut, Hasan Al-Basri menghalau muridnya itu. Kamu tak nak dengar cakap aku, kamu jangan ikut program aku, jangan ikut kuliah aku. Pergi kamu. Menghalau muridnya itu dan tidak membenarkannya mengikuti pengajiannya. Jangan datang lagi katanya. Tidak membenarkannya mengikuti pengajiannya lagi. Sambil berkata, Wasil telah mengasingkan diri. Kamu tidak a'tazalun. Kamu ni dah apa? Mengasingkan diri kamu. Dari situ datang perkataan Mu'tazilah tu. I'tazal, bukannya pun i'tazal. Kamu dah mengasingkan diri. Dan daripada perkataan itulah diambil perkataan Mu'tazilah yang menjadi nama golongan ini. Selepas itu Wasil terus membuat pengajaran sendiri. Dia buka kelas sendiri. Buka pondok-pondok dia sendiri. Dan ramai pula murid dia. Di antaranya Khalifah Abbasiyah lepas itu kebanyakannya mereka itu mengikut pengajaran Mu'tazilah ni lah berpengaruh tu. Golongan-golongan istana, golongan-golongan khalifah tu mudah dipengaruhinya. Dia membuka pengajiannya sendiri. Yang menjadi nama golongan selepas itu Wasil membuat pengajaran sendiri dan mendapat pengikut yang ramai pula. Ramai pengikutnya. Sampai hari ini ada lah golongan-golongan yang menggunakan akal lebih daripada nas-nas Al-Quran Al-Karim. Kalau ada dua antara akal dengan nas, dia pilih mana? Pilih akal ke pilih nas? Kalau tak logik dia tak terima. Yang logik aja dia terima. Ini Mu'tazilah. Itu yang ada pendapat sekarang ni. Mana sesuai kita nak laksanakan Islam di dalam negara yang berbagai-bagai bilangan kaum. Dengan negara yang berbagai-bagai agama, mana sesuai kita nak laksanakan Islam. Itu pemikiran Mu'tazilah itu. Sedangkan Allah dah istihad Islam itu agama yang lengkap. Tapi bila nak laksanakan tak sesuai pula. Kalau lengkap macam mana nak tak sesuai? Allah dah istiharkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, kata Allah dalam surah Al-Maidah. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Tapi puak Mu'tazilah ni kata it is not suitable to be implemented here in Malaysia because we have got lots of religion. We have many races here. And dia banyak agama. Jadi Islam ni hanya satu saja katanya. Jadi tak sesuai untuk dilaksanakan. Kenapa? Dia ikut otak dia. Nanti kita laksanakan huru hara dalam negara kita katanya. Tapi bila ada yang melaksanakan tak ada apa pun. Brunei dah melaksanakan belum? Dah melaksanakan belum? Ada berlaku huru hara di Brunei? Tak ada pun. Elok aja. Itu pasal. Sebab kita ikut perintah Allah, mereka itu ikut perintah Allah. Sebab itu bila ikut perintah Allah, Allah akan pelihara daripada sebarang kemungkaran, sebarang penyelewengan dan sebagainya. Kan ini perintah Allah.
Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu kesemuanya sekali. Everything you do must be in Islamic tenet. Mesti ikut cara Islam. Apa saja kamu buat, mesti ikut cara Islam. Ini Allah dah istiar. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu dengarkan kata-kata syaitan. Syaitan yang mengatakan tak sesuai di Malaysia ni. Syaitan yang mengatakan kamu buat ni huru hara dalam negara kita ni. Jangan dengar kata-kata syaitan. Kerana syaitan apa? Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Ini Mu'tazilah ni lah. Mereka sudah berjaya mempengaruhi istana. Dan ramai khalifah-khalifah di zaman dia tu yang menganut pahaman Mu'tazilah ni. Baik, kemudian fahaman di antaranya. Ini dia punya rumusan. Antara yang dipercayakan oleh Mu'tazilah itu apa dia? Di antara fahaman Mu'tazilah itu ialah yang pertama, Tuhan tidak bersifat dengan mana-mana sifat. Bahkan segala-galanya dengan zatnya sahaja. Ya. Macam kita belajar tu Allah tu bersifat wujud, qidam, baqa, mereka tak pakai yang tu. Yang dia mau pakai hanya zat Allah tu. Zat Allah tu begini. Yang lain tak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu bersifat adil dan mesti membalas baik kepada orang yang membuat baik. Demikian juga sebaliknya. Itu betul ya. Allah itu bersifat adil dan dia akan balas baik bagi mereka yang melakukan kebaikan. Tadi ada Tok Imam pun dah baca tadi ya. Fa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu sedari dengan kefahaman kita. Barang siapa membuat kebaikan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkannya nanti di akhirat. Dan barang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkannya juga di akhirat nanti. Tapi yang ini kalau dia taubat tak adalah diperlihatkan. Ini kita faham yang itu ya. Siapa membuat kejahatan lepas itu dia taubat, Allah akan padam balik. Delete, tahu ke delete? Delete. Padam, tak ada nampak lagi kejahatan dia. Sebab itu disuruh kita bertaubat. Ada aja dosa, terus bertaubat. Rasul yang tak berdosa bertaubat, kita tak nak taubat kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia bebas melakukan sesuatu menurut kehendaknya. Kita bebas nak buat apa pun. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya apa yang kita buat sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada kebebasan mutlak. Semuanya sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Itu kita nak faham itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ni ya. Tapi Mu'tazilah kata it is all up to you. Bebas. Kalau kamu nak berjaya, usaha pasti berjaya. Kalau kamu tak nak usaha, pasti gagal. Macam itulah lebih kurang. Dia ikut kita ni bebas. Sama ada nak berjaya, usaha untuk kejayaan. Nak gagal, usaha juga untuk kegagalan. Itu fahaman Mu'tazilah. Berbeza dengan fahaman kita. Mereka kalau berjaya pun tak ada kena-mengena dengan Allah. Tak ada sangkut paut dengan Allah. Aku berjaya ni kerana aku berusaha kuat. Aku berniaga kuat. Aku pandai berniaga. Itu sebab aku jadi kaya raya. Itu dia fahaman Mu'tazilah. Dia tak ada langsung sangkut paut apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita percaya kalau kita usaha macam mana pun, kalau Allah nak bagi kejayaan baru berjaya. Kalau Allah tak nak bagi kejayaan, buat usaha macam mana pun tidak akan berjaya. Itu kita percaya yang itu ya. Yang ketiga, yang keempat, Tuhan wajib membuat sesuatu yang baik dan tidak yang lebih baik. Tuhan wajib membuat sesuatu yang baik dan yang lebih baik. As-salihul wal aslah. As-salihul wal aslah. Itu dia punya hujah ya. Tuhan tu wajib. Wajib tu terpaksa. Mesti Allah tu buat baik dan yang lebih baik. Seolah-olah Tuhan terpaksa membuat sesuatu. Sedangkan Tuhan boleh dipaksa tak? Tak. Apa saja yang Allah kehendaki, Allah boleh laksanakan. Dan apa saja yang Allah tidak kehendaki, Allah
boleh juga tidak melaksanakannya. Itu semua ketentuan dari Allah Taala. Kita baca setiap malam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Setiap malam kita baca. Ini ayat Quran ni, surah Ali Imran Katakanlah bahawa Allah boleh memberi kuasa kepada sesiapa saja yang dia kehendaki. Dan kamu juga boleh memberi mencabut kuasa dari sesiapa yang kamu kehendaki. Ini yang berlaku. Berapa ramai orang yang dulu berkuasa, bila Allah cabut kuasanya, hilang kuasanya. Ada tak? Soeharto berapa tahun? 32 tahun jadi presiden. Tapi kalau kata Allah kamu jatuh itu. Bila Allah kata down, you go down. Marcos, sikit lama juga ya. Kenal sahabat Marcos? Dari mana? Filipina. Dia baru lagi menang pilihan raya, dapat undi 97%. Tahu? Punya hebat. Artinya banyak menurut sokongannya. Tapi bila Allah nak kata dia tumbanglah juga. Saddam Hussein begitu hebatnya. Bila Allah kata jatuhlah. Jadi kerajaan yang kekal, yang abadi hanya kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain tak ada. Jadi ini dulu semua yang kehendak Allah. Tapi Mu'tazilah kata tak ada. Kalau kamu buat betul-betul, kamu pasti akan berjaya. Kalau kamu sakit makan ubat, pasti akan sembuh. Sedangkan ada tak orang sakit makan ubat tak mau baik-baik? Ada. Kalau kita ikut Mu'tazilah, tak ada, tak berisi tanah wakaf pun. Tak ada lah, mati bila sakit makan ubat, bila sakit makan ubat, bila sakit makan ubat, baik belakalah. Itu dia tuan-tuan Itu Mu'tazilah. Yang kelima, Al-Quran itu baharu. Yang ni menyebab dia berselisih pendapat dengan Hasan Basri tadi. Al-Quran itu baharu dan bukan qadim. Al-Quran itu baharu dan bukan qadim. Yang keenam, Tuhan tidak dapat dilihat oleh manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Mereka berdasarkan ayat 143 surah Al-A'raf. Apa ayatnya? Ini belakang ayatnya. Qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani. Qala lan tarani, betul ya? Maksudnya Nabi Musa. Ini cerita Nabi Musa, bukan kita. Nabi Musa nak tengok Tuhan. Dia minta dapat melihat Tuhan tu secara jaga. Kata Allah, lan tarani, kamu takkan dapat melihat aku, kata Allah maksudnya apa? Nabi Musa bermohon kepada Tuhan, wahai Tuhanku, perlihatkanlah zat engkau kepada aku supaya aku dapat melihat engkau. Jawab Allah, engkau tidak sekali-kali dapat melihat aku. Itu surah apa? Al-A'raf ayat 143 tadi dia pegang ayat inilah. Oleh kerana itu Musa pun tak dapat nengok Tuhan, kamu takkan boleh nengok Tuhan pula, katanya. Ini bertentangan dengan surah Al-Qiyamah. Apa kata Allah dalam surah Al-Qiyamah? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ayat ini untuk Nabi Musa aja, bukan untuk kita. Kita memang tak boleh tengok Tuhan di dunia ni. Di dunia ni memang tak nampak Tuhan. Cari di tapah ni tak jumpa. Cari di tapah road tak jumpa. Cari di kampung tak jumpa. Nak jumpa Tuhan di mana? Di dalam syurga. Boleh melihat Allah Ta'ala. Begitu dengan surah Al-An'am. Apa kata? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ini ayat halimunan ni tahu. Ayat boleh orang tak nampak kita. Baca ayat ini. Saya tengah muda-muda kata inilah amal ni. Ingat tak dulu? Apa nama rusuhan kaum tahun berapa tu? 69 ke ya? 13 Mei tu. 69 kan? Masa itu masing-masing mencari ayat-ayat nak halimunan, nak kebal, nak apalah.
Ini salah satu ayat yang diamalkan. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Biar orang tak nampak, esok pedang je nampak. Tapi tak ada apa berlaku, tengok orang gaduh melari. Nak kebal apa tu? Oh, masa dulu siapa ada yang boleh ngajar ilmu kebal ni ramai benar orang carinya. Ya. Di Koping tu ada seorang orang Indonesia, Taufan apa ke namanya. Dia mendakwa dia boleh bagi apa ilmu kebal. Ramai orang tu pergi ngambil apa dengan dia. Di Selangor tu ada Sungai Choh tau. Sungai Choh. Ada azimat untuk kebal. Ini pun ayat Quran ni diajar ni. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Zat Allah itu tidak boleh dicapai, tak boleh dilihat oleh penglihatan, sedangkan Allah boleh mencapai segala penglihatan. Dan ia maha lembut lagi maha pakar. Itu dia maknanya. Itu ayat itu maknanya kita tak boleh melihat Allah di dunia ini. Tapi sebagai hadiah, nikmat yang paling besar ialah apa? Di syurga besok. Nikmat yang paling besar apa? Melihat wajah Allah. Dia hadis pun khabar. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Lis-shaimi firhatan. Farhatun inda iftarih wa firhatun inda liqa'i rabbih. Rasulullah sudah ngabarkan. Tapi orang Mu'tazilah ni tak percaya. Bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertama gembira ketika berbuka puasa. Yang kedua gembira ketika melihat wajah Tuhannya di akhirat nanti. Jadi maknanya Rasulullah pun ngabarkan nanti kita boleh melihat wajah Allah. Allah pun khabar dalam Quran. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kata Allah. Pada hari itu muka mereka berseri-seri. Berseri-seri, bercahaya-cahaya muka kita esok. Nak kita nak ni? Mengapa bercahaya-cahaya? Kerana kepada Tuhan mereka dapat melihat. Tapi kata Mu'tazilah tak boleh. Di akhirat pun tak boleh, di dunia pun tak nampak. Dia berdasarkan ayat ni. Mu'tazilah merupakan mazhab yang banyak sekali menggunakan hujah-hujah akal. Kalau Musa pun tak boleh tengok, takkan kamu boleh tengok? Kata dia hujah akal aja. Dalam pegangan i'tiqad, mereka menggunakan falsafah Greek. Tahu Greek? Bukan Greek yang di utara Perak tu. Ini Greek apa? Bangsa Greece. Negaranya namanya Greece. Orangnya dipanggil Greek. Dia minta kerti kaum putih ke? The people of Greece are called Greeks. Orang yang duduk di Greece tu namanya dipanggil apa? Dipanggil Greek. Alexander the Great tu. Itu orang Greece tu. Dipanggil Greek tu ya. Sebagai bahan hujah mereka, mazhab ini mencapai kedudukan yang tinggi pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun ni Khalifah Abbasiyah dulu ya. Dia ni faham macam Mu'tazilah ni juga. Dan keluarga Abbasiyah. Tetapi kemudian menjadi lemah pada masa Khalifah Al-Mu'tasim bin Harun Ar-Rashid, anak kepada Harun Ar-Rashid. Namanya Mu'tasim. Yang juga dari keluarga Abbasiyah. Harun Ar-Rashid ni dari Abbasiyah juga yang terkenal. Siapa tak pernah dengar nama Harun Ar-Rashid? Terkenal dengan kisah 1001 malam. Itu Harun Ar-Rashid. Terkenal benar. Anak dia tu Mu'tasim bin Harun Ar-Rashid, yang juga dari keluarga Abbasiyah. Seterusnya menjadi lebih merosot lagi setelah lahir dua orang tokoh yang terkemuka, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan Al-Asy'ari namanya Hasan. Dipanggil Abu Hasan, anaknya dia nama Hasan. Dipanggil Abu Hasan Al-Asy'ari, itu keturunannya. Dia keturunan neneknya itu ada nama Asy'ari. Kemudian Abu Mansur Al-Maturidi. Namanya Mansur, bukannya Mansur namanya, anaknya dia nama Mansur. Dia ni bapa kepada si Mansur. Gelaran orang Arab apa itu dia selalu gelar apa? Nama anaknya. Anak yang tua tu nama apa? Itu Abu. Bapa si Mansur. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Kalau Abu Bakar. Abu apa? Macam mana Abu tu bapa Syanu.
Abu Lahab, bapa Selahab dan sebagainya. Ini begitu ya. Abu Mansur, dia duduk di satu kampung namanya Al-Maturid. Nama kampung tu Maturid. Lalu dipanggil Abu Mansur Al-Maturidi. Ngambil sempena kampung dia tu. Macam tadilah, ya. Macam Hasan Al-Basri, dia orang Basrah di Iraq, dipanggil Hasan Basri. Ya. Daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dua-dua orang ni tokoh ulama yang mengembangkan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kita anuti sekarang ni dari kedua-dua ni lah, daripada Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kita nak belajar ni, ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni pengasasnya ni dua. Ya. Pengasas yang sebenarnya Allah Taala lah. Tapi yang mengkompilekan cara-cara nak mengenal Allah, belajar wujud qidam baqa tu, daripada kedua-dua inilah, ya. Yang sebenarnya dari Allah. Allah ada hajar daripada Nabi Adam lagi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma masa itu Rasulullah ada lagi. Jadi apa-apa masalah rujuk kepada Rasulullah. Bila Rasulullah dah wafat, ini yang timbul macam-macam masalah ni. Macam-macam fahaman, ya. Di antaranya Mu'tazilah ni lah. Jadi dua orang ni tadi, Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dia menyusun satu kaedah belajar ilmu tauhid yang kita belajar hari ini. Itu mereka lah yang memulakan cara itu. Ya. Sedangkan sahabat-sahabat dulu kebanyakannya hafal Quran. Kalau dia hafal Quran, tak apalah, boleh. Kerana apa-apa hal pun rujuk kepada Quran. Sifat-sifat Allah tu semua ada dalam Quran. Semua adalah hadis dan sebagainya. Tapi kita hafal ke Quran. Siapa hafal Quran kita? Ya. Kuliah pun tak habis-habis, jenuh, ya. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Menung kejap. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Belakang tu ada mamak nak jual cendol. Apa hal tu imam ni berpusing-pusing macam ni kata. Nyudahan dia dah tahan. Oi, lakum dinukum taramarika. Baru tu imam tu ingat lakum dinukum waliyadin. Sebab itu tuan-tuan kalau first time jadi imam, jangan harus baca kuliah ayyuhal kafirun. Berpusing-pusing, tak mau balik, tak mau habis-habis. Lagi satu apa jangan baca? Lagi satu apa jangan baca? Watin, jangan harus baca watin. Dia gemuk tersilap. Summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Betul aku kepala. Bila pula aku baca wal asri? Aku baca watin. Jadi kalau mula-mula first time jadi imam, bacalah ayat ataupun surah yang ditolak tak tumbang punya. Qul huwallahu ahad. Boleh apa ke? Boleh tersasar ke? Qul huwallahu ahad. Tak ada, ya. Bacalah qul huwallahu ahad. Ya, kalau itu aja yang dapat, rakaat kedua boleh tak baca qul huwallahu ahad lagi? Boleh ke tak? Boleh. Jadi lain kali tak adalah nunggu untuk imam aja, ya. Siapa pun boleh jadi imam. Ya. Ini dia. Enggak ke situ pula dia, ya. Gemar sangat menyeleweng, ya. Ini menyampai ustaz ni, ya. Seterusnya menjadi lebih merosot lagi setelah lahir dua orang tokoh terkemuka, iaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Daripada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita warisi sekarang ni, kita akidah kita apa? Mazhab apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah tu dia mengikut tradisi Rasulullah, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa tu dan Al-Jamaah wal Jamaah. Wa tu dan Al-Jamaah tu apa? Jamaah para sahabat. Yang kita ikut yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan selain lain-lain yang lain-lain tu. Kerana sahabat ni kata Nabi, ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku seperti bintang di langit. Patutnya bintang pujaan kita siapa? Siapa bintang pujaan kita? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdul Rahman bin Auf. Itu patutnya bintang pujaan kita. Ini lain pula. Siapa bintang pujaan anda?
Apa jawabnya? Apa? Siti Nurhaliza. Itu bintang pujaannya. Patutnya siapa bintang pujaan anda? Jawab apa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar ni kalau ditimbang iman Abu Bakar berbanding dengan iman seluruh alam, berat lagi iman Abu Bakar. Itu patut jadi pujaan kita ya. Bintang pujaan kita. Rasul pun istihar, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat aku seperti bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Kamu ikut mana-mana seorang daripada mereka dan saya kamu dapat petunjuk. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua-dua tokoh mazhab ini kian lama kian berpengaruh sehingga dapat mengatasi mazhab-mazhab lain dan menjadi pegangan kebanyakan umat Islam hingga sekarang. Itu Mu'tazilah. Kita baca sikit tentang Mu'tazilah lagi, sikit lagi. Mazhab Mu'tazilah adalah yang mula-mula mencipta ilmu al-kalam. Ilmu kalam ni, kita ni boleh belajar ilmu kalam hari ni di atas dasar Mu'tazilah ni. Artinya bukannya dia tu ditolak terus. Kita jangan berpegang dengan mazhab Mu'tazilah itu saja. Tapi dia, kebaikan yang telah dibuatnya, di antaranya kita prihatin terhadap ilmu kalam. Ilmu mengenal Allah. Dia panggil ilmu kalam. Mu'tazilah ni yang mulakan dalam Islam ya. Mereka lah yang pertama menggunakan senjata musuh dalam mempertahankan sesudah akidah Islam dengan mengambilkan kesucian akidah Islam dengan mengambil ilmu-ilmu falsafah dan mantik daripada orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dia ambil daripada Yahudi, ambil daripada Majusi, ambil daripada Nasrani, jadikan hujah pula tu. Kata ahli-ahli ini bini dia dipetik daripada pendeta-pendeta Yahudi, dipetik daripada ahli-ahli falsafah Yahudi dan juga Nasrani dan juga Majusi. Itu sebagai hujah untuk menguatkan hujah mereka. Dan kita sekarang ni apa itu juga. Betul kalau kita baca kitab-kitab kitab-kitab tauhid ni ada kadang-kadang dia dipetik daripada ahli-ahli falsafah yang beragama Yahudi, Nasrani dan juga Majusi. Cara hujah kita tu, memetik pendapat mereka untuk menguatkan hujah kita tu. Ya. Keadaan ini berlaku kira-kira awal kurun kedua hijrah. Kurun kedua hijrah awal-awal tu ya. Wasil bersama rakan-rakannya telah bergiat menentang hujah-hujah musuh dengan menggunakan senjata mereka itu sendiri untuk menikam balas. Macam pendakwah-pendakwah hari inilah. Macam Syekh Dr. Zakir Naik. Tahu? Ada ke pernah nama nama ni? Dr. Zakir Naik. Dia menggunakan hujah-hujah dalam kitab Hindu tu untuk membenarkan Islam. Dia juga menggunakan hujah-hujah dalam Bible untuk mengenalkan Islam. Sehingga ada yang mengucap kalimah syahadah di hadapan berpuluh-puluh ribu orang kerana terpengaruh, kerana percaya dengan hujah-hujah yang didatangkan oleh Dr. Zakir Naik. Sebelum dia dulu yang terkenal Ahmad Didat. Ahmad Didat dah meninggal dunia dah. Sekarang ni Dr. Zakir Naik. Di Jepun tu, depan orang Jepun tu, ada seorang perempuan. Dia terus mengucap kalimah syahadah di hadapan beribu-ribu orang. Dia berhujah dengan mereka tentang kebenaran Muhammad, kebenaran Islam. Itu sebabnya dia menggunakan ini. Kaedah inilah kaedah yang diperkenalkan oleh Mu'tazilah. Keadaan ini berlaku kira-kira awal kurun kedua hijrah. Wasil bersama rakan-rakannya telah bergiat menentang hujah-hujah musuh dengan menggunakan senjata mereka itu sendiri untuk menikam balas. Tegasnya jasa Mu'tazilah sangat besar dalam mempertahankan kesucian Islam di abad yang silam. Itu Mu'tazilah. Cuma kita janganlah menjadi Mu'tazilah. Jangan menjadikan diri kita pengikut Mu'tazilah. Tapi jasa dia tu ada. Kita menggunakan senjata lawan untuk menikam balik lawan tu ya. Menggunakan hujah-hujah dari Bible, menggunakan hujah-hujah dari agama Hindu, dari Mahabharata dan sebagainya untuk menyerang kembali orang-orang yang beragama Hindu dan Kristian dan sebagainya itu untuk mengembangkan Islam. Itu cara Mu'tazilah, kaedah itu yang kita pelajari. Bukan fahamannya tu. Jangan kita berfaham dengan macam faham Mu'tazilah, tapi kita belajar cara mereka menentang musuh tu, menggunakan senjata mereka sendiri. Kemudian mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah.
ngapa panjang tu? Habis dah tu. Simpan ya. Nah, esok saya datang esok kita pakai ini lagi. Sambung lagi insya-Allah ya. Okay, that is all for this morning. Any problems? Tak ada masalah? Ya? Tak ada masalah? Alhamdulillah. Banggalah saya. Ngapa bangga? Ustaz, ngapa saya bangga? Dapat murid-murid yang handai-handai belajar. Asal dia ajar dapat, asal dia ajar dapat. Mana nak mencari orang-orang macam tuan-tuan dan puan-puan ni? Boleh hanya dijumpai di kompleks polis Tapah sahaja. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta fa'allamta wa antal ladzi fatahta farhamta falakal hamdu kama akramta farhamta wa qulta wa qalqal haqqa wa'duka as-sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qul ta'allama al-insana ma lam ya'lam 'allamna min ladunna 'ilma nas'aluka bi fadlika an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana man anta bi 'alaina kama hafiztahu 'alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.